Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ashikin Binti Johari daripada Pusat Pengajian Shah Alam dan sedang mengikuti pengajian diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak dalam semester 7. Pada hari ini saya ingin membuat pembentangan bagi kursus HDPS 2103 Keluarga dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah tentang gaya keibubapaan. Sebelum saya teruskan dengan pembentangan saya pada hari ini, mari kita lihat apa itu gaya keibubapaan. Gaya keibubapaan boleh ditakrifkan sebagai satu set ataupun satu sistem tingkah laku yang menggambarkan ibu bapa dan anak berinteraksi dalam pelbagai situasi dan mewujudkan suasana interaksi yang berkesan. Gaya keibubapaan yang ideal dapat memupuk disiplin dalam diri kanak-kanak, manakala ketiadaannya mengakibatkan sebaliknya. Gaya keibubapaan juga akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan juga tingkah laku kanak-kanak. Baiklah, terdapat pelbagai jenis dan juga teori tentang gaya keibubapaan, tetapi gaya keibubapaan yang paling popular dan paling berpengaruh serta dijadikan banyak rujukan ialah tentang gaya keibubapaan daripada Diana Baumrind. Terdapat 4 gaya keibubapaan yang ditawarkan oleh Baumrind, termasuklah gaya authoritarian, gaya berwibawa ataupun dikenali sebagai autoritatif, permisif dan juga gaya keibubapaan pengabaian. Sekarang mari kita lihat kepada gaya keibubapaan yang pertama. Gaya keibubapaan yang pertama adalah gaya authoritarian. Gaya keibubapaan authoritarian merujuk kepada ibu bapa yang mengenakan dan mengekalkan kawalan yang ketat ke atas anak-anak mereka serta mengutamakan ketaatan tanpa persoalan. Ibu bapa authoritarian selalu mengharapkan anak-anak mereka mengikut arahan tanpa persoalan dan juga kerap menggunakan langkah hukuman untuk memastikan anak-anak patuh kepada arahan mereka. Komunikasi dalam keluarga authoritarian biasanya bergerak secara sahala, iaitu daripada ibu bapa kepada anak dengan sedikit ruang untuk perbincangan ataupun maklum balas daripada anak-anak. Gaya keibubapaan authoritarian cenderung untuk melahirkan anak-anak yang taat dan berdisiplin, tetapi selalunya akan menjejaskan kesejahteraan emosi, kecekapan sosial dan juga fleksibiliti kognitif anak-anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam gaya authoritarian akan mengalami kesukaran untuk menjalin persahabatan yang erat dan juga rapat dengan rakan sebaya mereka kerana mereka telah diajar oleh ibu bapa untuk menyekat pendapat mereka sendiri sekaligus menjejaskan keupayaan mereka untuk berinteraksi dengan yakin. Kanak-kanak menahan emosi mereka kerana mereka percaya meluahkan perasaan mereka seperti perasaan kecewa ataupun kesedihan akan mengakibatkan mereka mendapat hukuman. Penindasan emosi ini boleh menjejaskan keupayaan anak-anak untuk menguruskan tekanan, membina kecerdasan emosi atau menyatakan keperluan mereka dalam perhubungan yang membawa kepada kesukaran mengurus emosi di kemudian hari. Kanak-kanak mungkin dapat mengikut arahan dengan baik, tetapi mereka bergelut dengan tugasan yang memerlukan penyelesaian masalah yang kreatif ataupun pemikiran yang kreatif. Baiklah, sekarang kita pergi ke gaya keibubapaan yang kedua, iaitu gaya berwibawa atau juga dikenali sebagai gaya autoritatif. Gaya keibubapaan berwibawa ini digambarkan oleh ketegasan ibu bapa, tetapi mereka masih membenarkan anak-anak untuk membuat pilihan mereka sendiri. Ibu bapa berwibawa mengutamakan kasih sayang dan komunikasi yang berkesan dengan anak-anak mereka secara konsisten. Ibu bapa yang berwibawa mewujudkan sempadan yang jelas dan menguatkuasakan peraturan, tetapi mereka juga sensitif terhadap keperluan dan emosi anak-anak mereka.
Mereka menawarkan satu struktur dan juga hala tuju anak-anak sambil mempromosikan kebebasan dan pemikiran kritis. Gaya keibubapaan berwibawa dianggap sebagai kaedah yang paling berkesan dan juga seimbang untuk membesarkan anak-anak kerana gaya keibubapaan ini mengimbangi permintaan dan pemesraan, sokongan dan juga komunikasi terbuka. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga berwibawa akan menjadi seseorang yang yakin, berdaya tahan emosi, cekap sosial dan juga dapat berdikari serta dapat membantu untuk mengembangkan kemahiran sosial mereka. Kanak-kanak ini lebih cenderung untuk berinteraksi dengan rakan sebaya, dapat menyelesaikan konflik dengan berkesan dan dapat membina persahabatan yang sihat kerana mereka berupaya untuk berkomunikasi dan mendengar secara aktif. Jika anak-anak menghadapi kekecewaan, ibu bapa dapat mengakui kekecewaan mereka, tetapi mereka juga menggalakkan anak-anak untuk belajar daripada kekecewaan tersebut. Tidak balas ini dapat membantu kanak-kanak menguruskan tekanan dan juga halangan pada masa hadapan. Ibu bapa berwibawa sering menggalakkan autonomi dalam berfikir, memberikan kebebasan kepada anak mereka dalam membuat keputusan bagaimana untuk menangani tugasan, dapat memupuk kemahiran menyelesaikan masalah. Kanak-kanak dapat belajar secara kritis, dapat mengurus masa dengan berkesan dan juga bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Gaya keibubapaan yang seterusnya ialah gaya keibubapaan permisif. Ibu bapa yang permisif sering membenarkan anak-anak mereka untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri walaupun ketika anak-anak itu masih muda, tanpa memberikan bimbingan ataupun sempadan ataupun akibat pengajaran yang mencukupi. Kanak-kanak sering diberi terlalu banyak kebebasan yang boleh membawa kepada kesukaran dengan tanggungjawab dan juga kemahiran membuat keputusan. Ibu bapa yang permisif lebih cenderung untuk mengelakkan konfrontasi daripada menggunakan disiplin atau menetapkan akibat untuk tingkah laku yang buruk. Mereka bertolak ansur dengan tingkah laku bermasalah dan bergantung kepada rundingan ataupun rasuah untuk menyelesaikan isu daripada menggunakan ketegasan. Ibu bapa yang permisif sering melihat diri mereka lebih sebagai kawan kepada anak. Gaya keibubapaan ini berkemungkinan untuk memberi kesan buruk kepada perkembangan psikososial kanak-kanak yang membawa kepada sifat seperti narsisisme, tidak bertanggungjawab dan juga mementingkan diri sendiri. Seorang kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga permisif bergelut dengan had dan sepadan dalam tetapan sosial. Sebagai contoh, kanak-kanak yang ibu bapanya membenarkan mereka membuat kebanyakan keputusan akan menghadapi masalah untuk mengikut peraturan di sekolah ataupun menghormati guru. Kekurangan pemahaman tentang sempadan ini juga boleh berlanjutan kepada interaksi bersama rakan sebaya di mana mereka mungkin bertindak secara impulsif ataupun mengharapkan orang lain menyesuaikan diri dengan pilihan mereka seterusnya menyebabkan konflik. Anak ibu bapa yang permisif mungkin menghangami masalah emosi kerana mereka tidak diajar cara untuk menguruskan atau mengawal emosi mereka dengan berkesan. Gaya keibubapaan permisif di mana ibu bapa sering membenarkan anak-anak membuat keputusan juga boleh menghalang perkembangan kemahiran kognitif. Tanpa disiplin atau pemahaman tentang cara mengatasi cabaran, kanak-kanak ini akan mengalami kesukaran dengan tugasan seperti mengancang atau mengatur. Gaya keibubapaan yang terakhir adalah gaya keibubapaan pengabaian. Golongan ibu bapa yang mengamalkan gaya keibubapaan pengabaian lalai berbanding ibu bapa yang lain dalam menguatkuasakan undang-undang dan ketenteraman dalam keluarga mereka. Gaya keibubapaan pengabaian ini dicirikan oleh kawalan, keinginan, penerimaan dan tahap responsif yang rendah serta komunikasi yang kurang antara ibu bapa dan anak-anak sehingga menampakkan ibu bapa ini seakan tidak prihatin terhadap anak-anak mereka.
Walaupun ibu bapa memenuhi keperluan asas kanak-kanak, mereka secara amnya terpisah daripada kehidupan anak mereka. Contohnya, ibu bapa jarang memberikan tugasan kepada anak, jarang mengambil tahu tentang akademik anak-anak serta cenderung untuk terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa ini memberikan anak-anak mereka terlalu banyak peluang dan juga kebebasan yang sangat tinggi untuk melakukan sesuka hati. Seorang kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengabaikan akan menjadi terasing secara sosial. Sebagai contoh, kanak-kanak yang ibu bapanya tidak pernah menghadiri acara sekolah ataupun berinteraksi bersama rakan anak mereka akan bergelut untuk mengembangkan kemahiran sosial mereka serta mengalami kesukaran untuk membentuk persahabatan yang bermakna dan berkekalan kerana mereka tidak mempunyai model emosi yang diperlukan untuk melibatkan diri dengan orang lain yang membawa kepada pengasingan atau kebimbangan sosial. Kanak-kanak yang dibesarkan oleh ibu bapa yang mengabaikan mereka akan meningkatkan kereaktifan emosi disebabkan oleh keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Kanak-kanak ini terdesak untuk mendapatkan perhatian daripada rakan sebaya, guru maupun penjaga walaupun perhatian itu negatif. Ketidakupayaan mereka untuk mengawal emosi berpunca daripada kekurangan bimbingan emosi dan sokongan di rumah oleh ibu bapa mereka. Dalam kes pengabaian yang melampau, ibu bapa terlepas daripada hampir setiap aspek kehidupan kanak-kanak dan kanak-kanak mungkin mengalami perkembangan bahasa dan kemahiran kognitif yang tertangguh. Sebagai contoh, kanak-kanak kecil yang menghabiskan sebahagian besar masanya bersendirian tanpa terlibat dalam perbualan atau bermain secara interaktif bersama ibu bapa atau penjaga akan melambatkan pertuturan ataupun sukar untuk memahami konsep-konsep asas. Ketiadaan rangsangan seperti membaca, bermain ataupun bercakap boleh menyebabkan kebolehan kognitif kurang berkembang, menjadikan lebih sukar bagi kanak-kanak untuk berkembang maju di sekolah dan persekitaran sosial di kemudian hari. Saya telah selesai untuk membentangkan 4 gaya keibubapaan daripada Bumryn, iaitu autoritarian, berwibawa ataupun autoritatif, permisif dan juga pengabaian. Sebagai ibu bapa, kita hendaklah bijak untuk memilih gaya keibubapaan yang ideal dan berkesan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak supaya mereka dapat berkembang dari segi emosi, sosial dan juga kognitif. Sekian, terima kasih.